Hanya ada di engkau saja. Masya-Allah. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni kita berada di perkarangan Bukit Uhud. Inilah Bukit Uhud. Di mana dulu pernah berlakunya peperangan di sini. Kan peperangan bagaimana Nabi dengan sahabat-sahabat datang di sini. Dan hari ni alhamdulillah Allah bagi peluang kita datang ke tempat di mana Nabi SAW pernah datang ke sini. Masya-Allah, itu yang pertamalah. Jadi saya cerita sikit bagaimana berlakunya. Ustaz duduk sini tak apa. Jadi Kata Mutawif ni tengah mana? Mutawif tak boleh. Mutawif ni Mutawif legend. Saya Mutawif baru tak apa. Allah. Okey. Okey, sila. Jadi saya minta izin dululah kepada Maulana Samah kita kalau tersalah boleh. Betul lah insya-Allah. Kurang boleh tambah insya-Allah nah. Sana. Okey. Jadi saya cerita bagaimana terjadinya peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni peperangan yang kedua. Selepas peperangan Badar. Jadi ada yang pergi peperangan Badar itu kan? Peperangan Badar itu Ustaz Farhan dah cerita. Peperangan Badar yang pergi dengan Nabi lebih kurang 300 lebih. 313, ada kata 314, 316 dan sebagainya lah. Khilaf di bilangan tu. Tentera musuh 1000 orang. Panas okey ke? Dah sini ada lagi ni, belakang tu ke? Sini pun ada lagi ni. Masuk. Kita masuk ke. Okey. Jadi 300 lebih lawan 1000. Kan tentera musuh yang pergi pun siap buat pom girl. Confirm menang 1000 lawan 300. Satu nisbah 3. Tapi Allah telah hantar malaikat. InsyaAllah malaikat yang ada kat situ yang bantu tentera Islam sehingga kan tentera Islam menang. Jadi yang 1000 ni malu. Malulah. Dah. Orang cakap confirm menang dan sebagainya. Akhirnya mereka kalah. Jadi mereka datang setahun lepas tu untuk timbal balas, untuk buat serang balas balik lah. Balas dendam balik. Jadi waktu tu Nabi di Masjid Nabawi belah sana. Di Masjid Nabawi belah sana. Jadi dulunya waktu zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi ni hanyalah sebesar pagar tu saja. Tembok Madinah hanyalah sebesar pagar yang kita tengok gate 25, 26, besar tu sahaja. Jadi di sini adalah luar Madinah. Dalam tu dalam Madinah. Jadi Nabi dapat berita ada tentera musuh datang. Nabi kumpulkan sahabat-sahabat. Nabi beritahu, wahai sahabat-sahabatku, dan sekarang ni aku dapat berita yang ada tentera musuh on the way macam ni, nak serang kita. Jadi Nabi mesyuarat, Nabi kumpul, Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat, kita nak perang di mana? Adakah kita nak perang dalam Madinah ataupun kita nak perang luar Madinah? Jadi majoriti sahabat ni, masya-Allah, dia kata, wahai Rasulullah, kita perang luar Madinah. Masuklah pakcik Nabi Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah beritahu, wahai Rasulullah, kita perang luar Madinah. Dan Nabi beritahu, aku sendiri ataupun saya sendiri berat untuk perang dalam Madinah. Sebab apa? Sebab kita lebih tahu selok belok dalam Madinah. Jadi sebab majoriti cakap kita perang luar Madinah, jadi apa Nabi buat? Nabi terus pakai baju besi. Kan Nabi terus pakai baju besi 2 lapis. Dan ada golongan majoriti yang dengan Nabi tu bagi tahu ke majoriti, kan dia beritahu, wahai sahabat-sahabat kan, kita Nabi sendiri pun nak perang kat dalam. Kan kamu semua memanglah majoriti nak perang kat luar, tapi Nabi sendiri nak perang kat dalam. Sekarang ni Nabi pula kena ikut kamu. Mestilah kamu yang kena ikut Nabi. Dan ada di antara majoriti tu yang jatuh semangat. Dia kata, betul juga kan. Kan takkan kami kena ikut Nabi, mestilah nak kami kena ikut Nabi, bukan Nabi ikut kami. Jadi mereka beritahu, wahai Rasulullah, tak apalah, kita perang dalam Madinah je lah. Sesuai apa yang kamu nak kan. Jadi Nabi kata, menjadi aib seorang Nabi, bila dia pakai baju besi, dia tanggalkan balik. Sama ada 2 perkara je. Apabila Nabi ni pakai baju besi, first adalah menang, dan yang kedua adalah syahid. Dua-dua ni adalah kemenangan. Jadi bersama Nabi waktu 1000 orang tentera, 1000 orang tentera daripada belakang, daripada Masjid Nabawi, nak bergerak ke sini. Jadi Nabi berhenti di satu tempat. Nama tempat tu Ajimatul Syaikhan, perkampungan Ajimatul Syaikhan. Semalam ada yang dah pergi Jeddah Raya. Boleh nampak lah. Siapa yang belum pergi, petang ni kita akan pergi insya-Allah di masjid tu, di perkampungan tu. Nabi berhenti di perkampungan tu, Nabi cek. Kan Nabi cek lah tentera-tentera. Nabi kata 300 orang ni aku tak kenal. Dan 700 kenal, 300 tak kenal. Jadi Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat, 300 ni siapa dia? Tak pernah tak tengok solat jemaah sekali, tak pernah tengok ta'lim sekali, kan tak pernah tengok belajar sekali sebagainya. Jadi sahabat beritahu, wahai Rasulullah, 300 ni adalah orang-orang munafik dan orang Yahudi yang tinggal di Madinah, nak ikut pergi perang sekali. Jadi mula-mula Nabi dakwah dulu. Kan Nabi dakwah. Akhirnya mereka tolak dan mereka enggan. Jadi Nabi halau balik. Dan Nabi kata, kalau tak mau ikut, pergi balik Madinah balik. Jadi 300 ni pun pulang. 300 ni pulang. Tinggallah 700 orang bersama Nabi. Waktu tu Nabi kata apa? Nabi pesan ke 700, jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Sekali lagi, jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka akan jadi duri dalam daging.
Jadi bersama Nabi 700 orang kat sini. 50 orang Nabi tempatkan di atas bukit pemanah. 50 orang. 600 di kawasan bawah ni lah, saudara. 650. Jadi Nabi pesan kat sahabat-sahabat 50 orang pemanah ni, jangan turun walaupun nampak sahabat-sahabat kamu di bawah burung. Jangan turun. Stay kat atas bukit tu. Jadi kata ulama sirah lebih kurang 3,000 tentera musuh datang. 3,000 tentera musuh datang berlawan dengan tentera Islam 700. Pun satu nisbah kepada apa? 3, lebih kurang 3 ke 4. Satu nisbah kepada 3 dan 4. Jadi tentera Khalid Al-Walid waktu tu, tentera Abu Qudah. Khalid Al-Walid, ketua tentera Abu Qudah, dia masuk daripada arah Bir Ali. Pintu masuk Madinah. Dan ada satu bukit di sana, Bukit Air. Masuk di arah tu. Waktu tu terjadilah ini fasa pertama. Jadi peperangan ni ada 3 fasa. Perang Uhud 3 fasa. Ini fasa yang pertama, tentera musuh masuk dan defend ataupun dipertahankan oleh 50 pemanah ke atas ni. Jadi kalau kita fikirlah kan, 50 pemanah ke atas ni cukup tak nak defend ataupun nak pertahankan untuk 3,000 orang? Kan 50 defend ke 5,000. Kan macam tak cukup lah kan? Tak logik akal, tak sampai. Jadi kata ulama, masya-Allah, sahabat-sahabat yang panah ni, mereka panah bukan satu panah. Sekali mereka panah keluar 3 panah. Sekali mereka panah keluar 5 anak panah. Sekali. Jadi kalau 5 anak panah, sekali keluar 50 orang, kali 50. Kali 5 lebih kurang 250 anak panah sekali keluar. Sekali keluar macam tu. Jadi fasa yang pertama ni tentera musuh tak boleh nak masuk. Mereka cuba asap tak boleh nak masuk. Jadi daripada tentera mereka 3,000 tu, baru 20 orang saja yang mati. 21, 22 macam tu kata ulama sirah. Akhirnya mereka cakap tak boleh masuk ni. Kan defend tentera Islam waktu sangat hebat, tak boleh masuk. Jadi mereka buat keputusan nak patah balik. Tak boleh masuk, mereka nak patah balik lah keluar. Jadi mereka nak keluar pun jalannya sama Bir Ali tu tadi. Bila mereka patah, pusing dia balik, nak patah balik ke Madinah. Jadi kata ulama lebih kurang 40 orang. 40 orang ataupun 43 orang tersilap buat keputusan waktu tu. Tersilap buat keputusan turun untuk ambil harta penahan perang. Kan walaupun ketua mereka Abdullah bin Jubair Al-Awwam beritahu jangan turun. Kan kita stay. Kan kita stay kat atas ni macam mana Nabi beritahu untuk kita stay kat sini. Tapi apa kata yang sahabat-sahabat yang tu 40 lebih tu? Sahabat beritahu wahai ketua kan, dia kata perang dah tamat. Perang dah tamat, mereka silap buat keputusan waktu tu. Dia kata perang dah tamat, tentera musuh pun dah patah balik dan sebagainya. Jom kita turun untuk ambil harta penahan perang. Kan orang dulu pergi perang mesti dah pakai baju besi yang mahal, dan pedang yang mahal, topeng yang mahal. Jadi mereka tu nak ambil. Jadi bila mereka turun, ni nak start fasa kedua. Nak start fasa kedua. Bila 40 ataupun 43 yang turun. Jadi Khalid Al-Walid sebagai tua nampak. Khalid Al-Walid nampak perkara tu. Jadi Khalid Al-Walid buat satu pusingan. Dia buat satu pusingan. Dia nak cari Nabi. Nabi di kawasan belakang belah sana. Nabi di kawasan di arah sisi kanan sikit belah sana. Jadi waktu tu 10 sahabat ataupun 7 sahabat baki yang tinggal atas bukit tak mampu nak bertahan. Tak mampu nak bertahan. Di start fasa kedua, fasa kucak-kacir. Jadi sahabat-sahabat carilah. Yang first kali nak cari mesti Nabi. Kan nak bunuh Nabi. Itu yang utamalah. Jadi sahabat-sahabat dah pacam Nabi kat mana. Kan Nabi kat kawasan belah sana. Jadi waktu kucak-kacir tu, sekumpulan sahabat Nabi kan, tentera Islam waktu tu, dia buat benteng. Seramai 11 orang benteng buat. Dan untuk apa? Untuk defend Nabi. Jadi sahabat-sahabat tentera musuh dan nampak benda tu, dan nampak ada benteng belakang tu mesti ada Nabi. Jadi mereka berasap lah kat situ. Sampai kan Nabi cedera di situ dengan beberapa kecederaan. Yang pertama sekali ada tentera musuh, ada kata ambil batu. Ada dia kata ambil batu, ada dia kata panah. Jadi dia lepaskan pada ataupun paling batu yang menyebabkan batu tu kena mulut Nabi. Bila kena mulut Nabi, menyebabkan gigi Nabi patah, gusi Nabi berdarah, mulut Nabi berdarah. Itu yang pertama. Jadi dah aim dah lah. Kita dah nampak dah lah semua pakat baling batu kat dia. Jadi seorang musuh lagi ambil batu lagi. Dia pecah masuk dalam benteng tadi tu, dia lepas dan dia hentak batu kat tangan dia tu ke muka Nabi, dia hentak. Kan kita pergi perang, kan kita lah maksudnya. Tentera Islam dulu, kan tentera dulu pergi perang, dia akan pakai topeng besi, baju besi dan perisian dan sebagainya. Jadi Nabi pun pakai baju besi, pakai topeng besi dan sebagainya. Bila Nabi dia hentak, kan musuh datang hentak pipi Nabi, menyebabkan topeng yang kat muka Nabi tu pecah dan serpihan tu tercucuk dalam pipi Nabi. Itu yang kedua, syarat yang kedua Nabi. Dan bila mana sahabat-sahabat tengok Nabi ni luka dan cedera, sahabat-sahabat nak bawa Nabi mendapati gunung. Sebab apa? Bila kita rapat ke gunung, dan bila kita rapat ke gunung belakang, jadi tentera musuh tak boleh serang belakang. Tentera musuh akan serang depan, advantage.
Jadi waktu sahabat-sahabat nak bawa Nabi ke kawasan belakang, seorang musuh gali parit. Seorang musuh gali parit yang menyebabkan Nabi terjatuh dalam parit tu, akhirnya lutut Nabi cedera, luka. Dan ini fasa ketiga. Dan Nabi dibawa di kawasan belakang, waktu tu kucak-kacir. Tentera Islam kucak-kacir, tak tahu Nabi kat mana, tak tahu apa perancangan. Dan ada setengah kitab beritahu sampaikan sahabat-sahabat ni lepas pedang. Dia tengah berlawan, lepas pedang, tak tahu plan macam mana ni. Nabi dah mati ke belum? Nabi ada lagi ke ni? Perancangan sekarang ni macam mana? Jadi ada yang terlepas pedang, jatuh semangat dan sebagainya. Dan Nabi dibawa di kawasan belakang merapati gunung. Bila Nabi merapati gunung tu, barulah sahabat-sahabat Abu Bakar datang, barulah Umar datang, terkejut tengok Nabi. Dan tengok Nabi dengan mulut luka berdarah, dengan pipi tercucuk ataupun tertusuk dengan besi dan sebagainya. Jadi Abu Bakar datang, Abu Bakar nak tarik dengan tangan dia. Abu Bakar nak tarik tu Nabi kita sakit. Abu Bakar nak tarik lagi, Nabi kita sakit. Akhirnya datang seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah dia gigit dan gigi dia tarik kan yang sepihan kat pipi tu, dia gigit, dia tarik pelan-pelan. Dia gigit, dia tak mau bagi Nabi sakit, dia gigit tu kuat-kuat, dia tarik pelan-pelan. Sampailah sepihan tu terkeluar semua, kan, boleh cabut. Jadi Nabi tengok gigi sahabat tu pula yang patah-patah. Kan kalau kita gigit benda tajam kan, gigi kita pun boleh macam tu. Jadi Nabi tengok, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi tanya kan, tak sakit ke kamu? Kan kamu cabut serpihan besi di pipi aku ni sampai gigi kamu pula rosak. Kan gusi berdarah, mulut berdarah ni. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah beritahu, wahai Rasulullah, aku lebih sayang kamu daripada diri aku, ya Rasulullah. Kita tu masya-Allah. Dan Nabi dirawat di situ. Nabi dirawat dan sebagainya. Dan waktu tu ada perempuan yang join, ada para wanita yang join, para sahabiah. Tapi para wanita ataupun sahabiah yang join itu bukan nak pergi perang. Dia perempuan yang pergi waktu tu untuk apa? Untuk nurse, untuk masak dan sebagainya. Jadi waktu tu nak mulalah fasa ketiga. Ni nak mula fasa ketiga, ketika mana Nabi dah dirawat dan sebagainya. Jadi Nabi kata, waktu tu tentera Islam kecil-kecil, tak tahu mana Nabi, tak tahu plan sekarang ni macam mana dan sebagainya. Akhirnya Nabi bagi tahu, siapa sedia untuk angkat aku naik di kaki gunung. Jadi Talhah bin Ubaidillah kata, saya sedia ya Rasulullah. Kan saya sedia untuk angkat kamu. Jadi Talhah angkat Nabi naik di kaki gunung. Ini bermula fasa ketiga. Ketika mana Talhah angkat, sahabat-sahabat Nabi ataupun tentera Islam nampak Nabi, dan tentera musuh pun nampak. Jadi tentera Islam dia buat satu balik kumpulan. Dia buat satu kumpulan balik. Dan waktu tu pun tentera musuh datang nak serang Nabi. Dan ada yang tentera pemanah musuh daripada jauh, dia rasa dia boleh panah. Kan dia confirm boleh panah, confident, dia tarik panah dia panah. Dan waktu tu seorang sahabat perempuan nama dia Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab nampak benda tu. Akhirnya dia pergi depan Nabi, dia buka badan dia. Dia berkata apa? Biar aku yang jadi perisai Nabi. Dia antara seorang sahabat yang syahid kat sini, Nusaybah binti Ka'ab. Jadi waktu tu fasa ketiga, tentera Islam buat satu kumpulan, dan tentera Islam buat satu serang balas. Buat satu serang balas ataupun serang nak keluar, nak suruh halau lah tentera musuh ni keluar. Akhirnya tentera musuh ni keluar daripada bumi Madinah dan berlaku peperangan di luar, iaitu peperangan Hamratul Asad. Dan akhirnya tentera Islam berjaya menghalau tentera musuh. Sebab itulah kita boleh bagi tahu yang perang Uhud ni kita seri. Perang Uhud ni kita seri. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita dengar perang Uhud ni kita kalah sebagainya. Sebab dia ada fasa ketiga. Fasa apa? Fasa serang balas balik. Kita buat satu counter attack yang menyebabkan tentera musuh keluar. Kalau kita kata kita kalah, mestilah waktu tu tentera musuh dapat tawan Nabi, dapat bunuh Nabi, dapat tawan Madinah dan sebagainya, dapat bunuh sahabat lain. Tapi tak. Sebab tu ulama beritahu kita boleh cakap kita seri. Jadi bila mana tentera musuh dah patah balik, jadi seramai pada mulanya 700 orang bersama Nabi, 70 orang syahid. 70 orang syahid. Dan masjid tu, tengok masjid putih tu. Masjid putih tu nama dia Masjid Sayyid Syuhada. Masjid Sayyid Syuhada. Sebab apa? Dia nak memperingati Sayyidina Hamzah, ketua segala orang-orang syahid. Dan antara perkara yang Nabi paling sedih lah waktu tu, kan Sayyidina Hamzah syahid. Dan kita tahu Nabi ni yatim piatu waktu umur 6 tahun. Kan kalaulah kita ni yatim piatu umur 6 tahun, kan kepada siapa kita nak minta tolong? Kan mestilah pakcik kita, kan mak saudara kita, sepupu kita dan sebagainya lah. Dan Nabi ni antara orang yang banyak bantu Nabi adalah pakcik dah, Sayyidina Hamzah, yang paling banyak backup Nabi. Memang Sayyidina Hamzah pun digerak Asadullah, tentera singa Allah. Dan tak ada tentera musuh pun takut dengan Sayyidina Hamzah. Jadi ketika mana Sayyidina Hamzah wafat kat sini, ada setengah riwayat qil lah, dia mengatakan
Nabi buat perkara pelik kat sini. Nabi telah solat 70 kali jenazah. Kan kalau kita solat di Masjid Nabawi, kita solat di Mekah, kita solat di Malaysia dan sebagainya, satu jenazah solat 10 kali. Satu jenazah sekali. 10 jenazah pun sekali. 100 jenazah pun sekali je kita solat. Tapi riwayat tu mengatakan Nabi solat 70 kali. Nabi solat 70 kali. Solat yang pertama sekali Nabi letak Sayyidina Hamzah. Nabi solatkan untuk Sayyidina Hamzah. Solat yang kedua angkat sahabat letak bersama dengan Sayyidina Hamzah, solat lagi. Solat yang ketiga sahabat tadi tu letak sebelah Sayyidina Hamzah. Jangan kacau, ambil sahabat lain letak dengan Sayyidina Hamzah, solat lagi. Nak beritahu apa? 70 kali Nabi solat untuk Sayyidina Hamzah. Nak beritahu orang yang disayang pun terkorban di medan peperangan Uhud. Masya Allah. Jadi antara tu ada juga yang nama dia Abdullah bin Jahsh. Jadi Abdullah bin Jahsh ni sehari sebelum dia pergi perang, kan contohnya esok ada peperangan Uhud ni, sehari sebelum tu dia berdoa, ya Allah, esok aku akan menghadapi peperangan, ya Allah, dia kata. Dan temukanlah aku dengan tentera yang hebat dan dahsyat, dan aku juga berlawan dengan hebat dan dahsyat, sehingga dia menyebabkan hidung dan telinga aku terpotong. Jadi Masya Allah. Jadi sebab apa dia minta itu? Kenapa? Kerana apabila aku dibangkitkan di hari akhirat kelak, kau boleh tanya, wahai Abdullah bin Jahsh, kan di mana hidung dan telingamu? Aku boleh jawab, ya Allah, hidung dan telinga aku terpotong semasa aku jihad di jalanmu. Inilah dua sahabat. Banyak lagi lah sahabat. Macam semalam Sayyidina Hamzah, Maulana Hamzah cerita pasal Ammar bin Jamuh, dan seorang pemuda yang tempang. Kan pemuda tempang ni, bukan pemuda, dia dah syaibah, dia orang tua lah, orang tua tempang. Jadi Nabi beri keizinan. Kan Nabi kata, wahai Ammar bin Jamuh, kamu ni tempang, jadi kamu baliklah, kamu ada keringanan bagi kamu. Bila dia balik tu, jadi isteri dia kata, kan, wahai suamiku, kenapa kau balik? Kan aku malu, jiran-jiran aku, suami jiran semua pergi perang. Bila dengar suami cakap, isteri dia cakap macam tu, dia masuk rumah, kan dia ambil kakak pegang pedang dan sebagainya. Sebelum dia keluar, dia doa, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, janganlah kau patah balikkan aku ke family ku. Dan dia pergi perang naik seekor unta. Jadi kata ulama, dia menaiki unta tu pergi perang. Dan Ammar bin Jamuh antara seorang yang syahid kat sini. Masya Allah. Dan unta di mana dia syahid tu, unta dia duduk kat situ. Jadi kata ulama, kan, waktu tu ya dah habis perang, jadi sahabat-sahabat nak ambil lah kalau ada unta yang hidup nak bawa balik dan sebagainya. Jadi unta Ammar bin Jamuh tu stay kat situ. Kan dipukul bahagian belakang dia pun bangun, duduk balik. Sebab apa? Jadi sahabat-sahabat ni pelik. Sahabat-sahabat pergi tanya isteri dia, wahai isteri Ammar bin Jamuh, kan kenapa ni? Dah lah suami kamu tak balik, unta kamu pun tak balik, siapa ni? Sebab apa? Isteri dia beritahu, sebelum dia keluar rumah tu dia doa, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, janganlah patah balikkan aku ke family aku. Jadi kata ulama, bukannya dia yang tak balik, unta dia pun tak balik. Masya Allah. Jadi alhamdulillah hari ni Allah sampaikan kita ke medan peperangan Uhud. Jadi itulah serba sedikit. Saya boleh cerita lagi 2 orang 3 orang je lah. Kalau nak cerita sampai 70 orang, saya pun tak ada cerita. Panjang sangat. Jadi bukit Uhud ni, bukit yang belakang ni, bukit Uhud. Bukit Uhud, bukit yang belakang ni, sebesar-besar sampai sini. Ni bukit Uhud. Depan ni bukan bukit Uhud, ni bukit Pemanah. Yang pemanah Bukit Pemanah. Jangan kata ni bukit Uhud. Ni bukan bukit Uhud, belakang tu adalah bukit Uhud. Jadi bukit yang sama yang Nabi tengok 1400 tahun dulu, dah hari ni kita tengok bukit yang sama. Masya Allah. Jadi kalau bukit ni ada mulut, dia boleh cakap, dia boleh cerita. Kan macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat ni berkorban, kan, pergi berjuang sampai kan ada antara mereka yang syahid, ada yang terkorban, ada yang tercedera dan sebagainya. Tapi kalau bukit Uhud ni boleh cakap, insya-Allah lah. Saya tinggal jemaah saya lah. Bukit Uhud cakap. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ke sana ke ataupun kita pergi salam kat sini? Sana nak pergi sana, boleh. Pergi sana ke? Pergi sana lah. Pergi sana Paling hampir lagi. Boleh insya-Allah Jom kita, insya-Allah kita pergi sana. Yang unta tu dekat mana Ustaz? Tempat kum tempat yang unta tu. Dekat belakang sana. Ada, memang dia simpan tempat tu juga. Tanya Ustaz, berapa minit kat sini? Ustaz, berapa minit di sini Ustaz? Hari kita pergi salam, tanya Ustaz. Kita pergi salam, lepas tu kita berapa minit kat sini, lepas tu kita balik ke bas. Bagi salam dulu. Tandas sebelah sana. Apa jap lagi? Nak bagi 5 minit. 15 minit cukup lah kot lepas tu. 10 minit boleh dah insya-Allah. Sebelas 11.50. Sekarang 10.30. Sekarang 10.30. 11.50, 1 jam lagi. 10.50. 10.50 betul.
Kalau 11.50 sejam dulu. Unta itu kat mana? Oh tu Allah Alam. Saya tak tahu kedudukan dia secara tepat. Salam tu kejap lagi kita bagi. Lepas tu kita pergi dah. Pergi mana pun. Salam dulu lah. Lepas tu okey nak pergi tandas. Tandas ni. Duduk kaki. Duduk kaki belakang sini tau. Belakang sini. Tandas.